Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan syukuran kepada Allah Subhanahu taala di atas anugerah yang banyak yang dikurniakan kepada kita berupa kehidupan, kesihatan dan juga keimanan. Mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan nikmat yang banyak kepada kita ini dengan sebaik-baiknya. Pada hari ini sampailah kita kepada topik yang ke-9 untuk kursus CTU 554 Penghayatan Etika dan Peradaban. Topik yang ke-9 ini adalah cabaran kelestarian etika dan peradaban di Malaysia. Tajuk ini sangat penting sebenarnya untuk kita melihat apakah cabaran-cabaran yang perlu kita lalui di dalam usaha untuk kita melestarikan etika dan peradaban di negara kita. Cabaran-cabaran ini perlu kita berusaha bersungguh-sungguh untuk menghadapinya kerana kita melihat kepada peri pentingnya kelestarian etika dan peradaban di negara kita ini menjadi amalan kepada semua etnik yang ada di negara kita tanpa mengira jantina, tanpa mengira usia, kerana tanpa etika dan peradaban ini negara kita tidak akan boleh maju ke hadapan sama ada di dalam aspek sosial, politik maupun ekonomi. Jom kita hayati sinopsis untuk topik yang ke-9 ini. Kelestarian etika dan peradaban sejagat sentiasa tercabar dan terkesan oleh proses hakisan sosial. Ini adalah kerana perubahan dalam masyarakat berlaku dengan begitu pantas dan sukar dikawal, sama ada dari segi sosial, ekonomi, politik, alam sekitar, teknologi dan lain-lain. Kepesatan pembangunan ekonomi banyak membawa implikasi positif dalam peningkatan pendapatan negara dan kesejahteraan hidup masyarakat. Namun begitu, ketidakseimbangan pembangunan negara membawa implikasi negatif terhadap persekitaran fizikal, alam sekitar dan kesihatan masyarakat. Pada dekad awal kemerdekaan, berlakunya shared poverty, yakni kemiskinan bersama. Namun setelah pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru DEB, Malaysia telah mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik dan menjadi pemangkin kepada shared prosperity, kesejahteraan bersama yang terangkum di dalamnya kesepaduan nasional. Perubahan yang berlaku dalam masyarakat dan pembangunan ekonomi telah membawa cabaran dalam penghayatan etika dan peradaban di negara kita. Justru persoalan penting yang ingin dibincangkan dalam topik ini ialah bagaimana etika dan peradaban boleh diperkasa dalam konteks hubungan antarabangsa demi meluaskan ruang sivik ke arah mengukuhkan pembinaan negara bangsa. Objektif pembelajaran untuk topik yang ke-9 ini ialah memahami cabaran kelestarian etika dan peradaban di Malaysia. Sementara itu, hasil pembelajarannya pula ialah yang pertama, menghuraikan etika dan peradaban dalam konteks pengalaman negara dan antarabangsa. Yang kedua, menjelaskan kelestarian etika dan peradaban dalam kepelbagaian dan negara bangsa. Yang ketiga, menganalisa matlamat pembangunan lestari dan juga kesejahteraan bersama. Ini adalah peta minda untuk topik perbincangan kita hari ini. Kita akan melihat cabaran-cabaran yang perlu dihadapi. Seterusnya kita pergi kepada kandungan kursus untuk topik yang ke-9. Yang pertama, kelestarian etika dan peradaban Malaysia. Yang kedua, kedinamikan etika dan peradaban Malaysia. Yang ketiga, DEB sebagai pemangkin sharing poverty tetapi gagal membawa kepada shared prosperity. Kemudian, hakisan sosial ke atas kelestarian etika dan peradaban dari sudut defisit sosial, tadbir urus dan pembangunan,
serta black economy dan rasuah. Seterusnya ialah kelangsungan kelestarian etika dan peradaban Malaysia bagi pembangunan negara bangsa dan ketamadunan Malaysia, dilihat dari sudut wawasan kemakmuran bersama, Rancangan Malaysia ke-12 dan Pembangunan Lestari, kesepaduan nasional dan juga perpaduan negara, dan perkongsian pengalaman etika dan peradaban Malaysia demi keharmonian, kestabilan dan kemajuan ketamadunan sejagat. Yang pertama ialah kelestarian etika dan peradaban Malaysia. Etika dan peradaban walau di mana dan di zaman mana pun ia adalah bersifat sangat dinamik, mengukuh, berubah dan tidak statik. Jika kita melihat kepada etika dan peradaban Malaysia sendiri, kita telah melihat bagaimana ianya telah bermula dengan Kesultanan Melayu Melaka melalui zaman penjajahan yang panjang sehinggalah kita memperolehi kemerdekaan. Semua elemen-elemen tersebut sedikit sebanyak telah mempengaruhi etika dan peradaban rakyat Malaysia dengan berteraskan kepada kemelayuan dan bumi putera. Tapak etika ini bergaul dengan peradaban majmuk di zaman Kesultanan Melayu Melaka yang akhirnya menjadi titik pertemuan masyarakat Melayu dengan masyarakat dunia seperti China, India, Timur Tengah dan juga Eropah. Peradaban majmuk ini berperanan dalam membina negara bangsa dan ketamadunan acuan Malaysia pada hari ini. Daripada peradaban majmuk inilah Malaysia membina etika dan peradaban beracuan sendiri dengan menyulam kepelbagaian etika dan peradaban dalam melahirkan sebuah negara yang damai, stabil, maju dan sejahtera. Barack Obama, mantan Presiden Amerika Syarikat, mempotretkan Malaysia sebagai sebuah negara masyarakat Islam yang moderat dan maju, dan terbaru Imran Khan, Perdana Menteri Pakistan, pula mengatakan bahawa sebuah masyarakat Malaysia adalah sebuah masyarakat yang bertamadun. Oleh kerana pembinaan tamadun sesebuah bangsa itu bukan perkara mudah, terpaksa mengambil masa yang panjang dengan cabaran yang berbagai, di samping ia tidak dijamin berkekalan, maka masyarakat Malaysia perlu mengambil iktibar dari sejarah silam. Bagaimana tamadun Islam yang satu ketika dahulunya hebat dan menguasai sebahagian besar dari dunia, akhirnya kecundang jua kerana masalah dalaman yang tidak diselesaikan. Sejarah mungkin berulang bagi mereka yang tidak mengkaji, tidak mengambil iktibar dan tidak menjadikannya sebagai panduan dalam menjalani kehidupan. Pengalaman sedunia dari zaman purba hinggalah ke zaman kontemporari menunjukkan kedinamikan peradaban berlaku dan tiada suatu peradaban pun yang kekal. Kejatuhan sesebuah tamadun biasanya adalah disebabkan oleh keruntuhan nilai yang terangkum di dalamnya berbagai konsep seperti etika, moral, adab, akhlak dan juga seumpamanya. Teras kepada nilai ini adalah keadilan dan kebaikan, manakala kezaliman, kekejaman dan penganiayaan membawa kepada kehancuran nilai kemanusiaan dan ini pasti menamatkan mana-mana tamadun. Biasanya kejatuhan sebuah tamadun adalah disebabkan oleh keruntuhan nilai dan etika yang terangkum di dalamnya berbagai konsep seperti adab, moral, akhlak dan seumpamanya. Jelaslah kepada kita bahawa teras utama kepada nilai adalah keadilan dan kebaikan, manakala kezaliman, kekejaman dan penganiayaan akan membawa kepada kehancuran dan sudah pasti menamatkan mana-mana tamadun sejak daripada zaman dahulu sehinggalah selamanya. Dalam suasana kedinamikan etika dan peradaban ini, maka kita sebagai rakyat Malaysia yang mempunyai rakyat berbilang etnik dan budaya perlulah sentiasa memahami, prihatin, sentiasa insaf dan secara sedar berusaha merancang dan melaksanakan institutional reform dan inisiatif bagi memastikan etika menjadi penghayatan dan amalan yang mendarah daging dalam raga setiap rakyat Malaysia. Demi memastikan peradaban Malaysia terus kekal
unggul dan diamalkan oleh semua tanpa mengira lapisan masyarakat, pemimpin dan rakyat. Jika kita mengkaji secara lebih mendalam, kita akan dapati etika dan peradaban di alam Melayu dan Timur dari China, India dan Timur Tengah adalah berteraskan kepada nilai. Nilai-nilai utama yang menjadi adab di antaranya adalah tanggungjawab, keprihatinan, amanah, bertolak ansur, kedamaian, keadilan, kebaikan, disiplin, kerajinan, muafakat dalam membina kemajuan. Etika adalah sebuah peradaban akan membentuk adab, adat resam dan juga adat istiadat berdasarkan nilai yang sesuai dengan persekitaran geografi, ekonomi dan sosial budaya dan juga politik setempat. Kebaikan dan nilai baik dari semua budaya ini diadunkan menjadi amalan di alam Melayu. Justru mereka sentiasa menjalinkan hubungan yang akrab berdasarkan nilai tersebut di dalam pelbagai aspek kehidupan mereka, termasuklah politik, sosial dan juga ekonomi. Kedatangan penjajah walau bagaimanapun membawa dimensi baru dalam etika dan peradaban di alam Melayu, terutama apabila agama dipisahkan dari politik. Rationality, legal dan perkiraan keuntungan menjadi matlamat setiap individu dan kelompok. Segala amalan tidak lagi menjadikan nilai dan etika sebagai teras, tetapi lebih merujuk kepada materialisme dan sekularisme yang mengagungkan kebendaan serta memisahkan agama dari kehidupan. Selepas beroleh kemerdekaan, nilai dan etika Islam mula diutamakan dan diserapkan di dalam pengurusan negara. Kekuatan seperti peradaban ini telah disulam ke dalam peradaban Malaysia dengan etika dan peradaban Melayu dan Islam sebagai terasnya. Yang kedua ialah kedinamikan etika dan peradaban Malaysia, takrifan harian dan juga takrifan otoriti. Setiap peradaban memiliki ciri-ciri asas yang memajmukkan mereka. Namun begitu, gelanggang pertemuan dan pergaulan sepanjang Selat Melaka dari pelabuhan Palembang, Melaka sehinggalah ke Kedah dan Aceh menunjukkan hubungan ini menguntungkan. Produk tempatan yang berupa rempah ratus ditukar dengan produk Cina, India dan Barat yang membawa pelbagai keperluan seperti pakaian, tembikar dan lain-lain. Terdapat pula kumpulan etnik dari pelbagai peradaban majmuk ini memilih untuk tinggal bermustautin dan selepas kemerdekaan dengan rela hati menjadi rakyat negara kita. Sejarah sosial dari zaman pra-kolonial hinggalah kepada awal pasca kolonial menunjukkan bahawa masyarakat plural di tanah Melayu adalah bentuk masyarakat utama di negara ini. Keadaan ini menyebabkan berlakunya ketidakseimbangan sosial dan kehidupan yang terpisah, terasing dan terputus oleh perbezaan etnik, bahasa, budaya, agama, pekerjaan dan tempat tinggal. Keadaan ini berlaku apabila pihak British telah membawa masuk orang-orang Cina dan India dalam jumlah yang besar untuk mengusahakan lombong-lombong biji timah dan estet-estet getah. Di masa yang sama, orang-orang Melayu kekal di kampung sebagai petani dan juga nelayan. Selepas daripada Malaysia beroleh kemerdekaan, masih wujud jurang ekonomi yang besar hasil dari dasar pecah dan perintah pihak British. Rasa tidak puas hati di kalangan orang-orang Melayu terhadap kuasa ekonomi yang dimiliki oleh orang-orang Cina akhirnya mencetuskan tragedi berdarah 13 Mei 1969. Rusuhan etnik 13 Mei dan pelaksanaan dasar ekonomi baru pada dekad 1970-an yang diperkenalkan oleh pihak kerajaan telah menyumbang banyak dalam usaha membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. Hingga pembangunan, migrasi dalaman dan perubahan teknologi telah mencetuskan perubahan sosial dan transformasi masyarakat. Perubahan sosial telah menjadikan pekerjaan sara diri, bertani, rakyat Malaysia ke arah satu pekerjaan yang bercirikan komersial industrial. Golongan miskin menjadi kelas menengah dan kehidupan kampung menjadi kosmopolitan. Perubahan sosial ini menandakan negara sudah mula berubah dari sebuah negara mundur ke sebuah negara maju.
mentransformasikan masyarakat daripada memiliki budaya tradisional kepada budaya moden yang mengutamakan nilai keadilan, keterangkuman dan demokrasi, kesepaduan sosial, menolak keganasan dan ketidakstabilan politik. Budaya moden ini telah mengurangkan salah faham, ketegangan sosial dan pergaduhan di antara pelbagai kumpulan etnik di negara kita. Kini batas etnik di antara komuniti di Malaysia tidaklah setebal dulu. Berlakunya suasana kesepaduan yang diikat oleh nilai moral sejagat seperti keadilan, kebajikan dan keterangkuman serta hilang kepentingannya sebagai pendorong tindakan dan perilaku mereka. Maka jelaslah kepada kita etika dan peradaban yang dimiliki oleh rakyat Malaysia yang asalnya majmuk telah membina perkongsian nilai hidup bersama hingga pendapat awam disepakati dan diterima sepenuh hati secara bersama. Ini menatijahkan hubungan di antara rakyat Malaysia telah merentasi batasan etnik dan membina hubungan sosial yang baik sesama mereka. Mereka dilihat bersama-sama di pejabat, di restoran, malah saling meraihkan antara satu sama lain. Rakyat Malaysia sudah mampu menerima, berkongsi dan meraihkan perbezaan etnik di antara mereka hingga menyuburkan kesedaran kolektif etos bangsa Malaysia sebagai nilai jati diri. Yang ketiga ialah DEB sebagai pemakin sharing poverty tetapi tidak shared prosperity. DEB adalah dasar awam yang diperkenalkan oleh kerajaan selepas daripada peristiwa berdarah 13 Mei 1969. Ia mensasarkan penyusunan semula masyarakat dari segi pendidikan, pekerjaan, keusahawanan dan pemilikan kediaman. Ia juga bertujuan untuk membasmi kemiskinan daripada seluruh rakyat tanpa mengira kaum. Usaha ini sedikit sebanyak telah berjaya melahirkan masyarakat kelas menengah dan menjadi titik tolak kepada sifat kosmopolitan dalam negara kita pada hari ini. Namun begitu, DEB yang diharapkan menjadi pemangkin kepada perubahan shared poverty dalam tahun 1970-an hingga tahun 2020-an berdasarkan data pengagihan pendapatan, pemilikan harta dan ekuiti saham korporat mengikut bandar dan luar bandar dan etnik menunjukkan Malaysia tidak mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi dengan pengagihan hingga kambukan kelas menengah dan membesar tetapi golongan B40 yang semakin bertambah. Kegagalan dalam mengagihkan kekayaan negara ini telah melahirkan keresahan politik dan pergerakan reformasi pada dekad abad 20-an. RMK 11 memperkenalkan model ekonomi baru tetapi dipengaruhi oleh pendekatan PRIC yang mementingkan pendapatan per kapita tinggi tanpa memberi tumpuan yang wajar kepada kumpulan B40, miskin dan terpinggir dalam masyarakat. BRIC ialah singkatan perkumpulan merujuk kepada negara Brazil, Rusia, India dan China yang dianggap sebagai negara-negara membangun pada tahap yang sama pembangunan ekonomi yang baru maju dalam perjalanan mereka menjadi sebuah negara maju. Justru dalam PRU 14 rakyat memilih kerajaan baru agar shared prosperity menjadi matlamat pembangunan negara yang mendahulukan kebajikan rakyat secara menyeluruh. Yang keempat ialah hakisan sosial ke atas kelestarian, etika dan peradaban. Hakisan sosial ke atas kelestarian etika dan peradaban Malaysia semenjak dari tahun 2000 semakin jelas dan kemuncaknya di tahun 2018 di mana budaya keadilan, integriti, tolak ansur kesepaduan dan demokrasi semakin terhakis. Hakisan sosial ini ke atas kelestarian etika dan peradaban dipacukan lagi dengan era globalisasi dan tsunami maklumat palsu yang berniat membakar sentimen etnik dan agama di dunia digital, dunia tanpa sempadan ini. Kesannya keharmonian dan kestabilan negara menjadi tidak lagi terjamin. Hakisan sosial ke atas kelestarian etika dan peradaban negara
ditinjau dari aspek-aspek di bawah. Yang pertama ialah defisit sosial, yang kedua tadbir urus dan pembangunan, yang ketiga black economy dan juga rasuah. Kehilangan dan kemerosotan nilai dan etika telah terbukti terhadap negara dan peradaban. Kita akan melihat beberapa aspek yang menyebabkan berlakunya hakikat sosial ke atas kelestarian, etika dan peradaban. Yang pertama ialah defisit sosial dalam pembangunan negara. Masa kini golongan miskin tanpa mengira etnik di bandar dan dalam sektor pertanian serta negeri-negeri yang masih terperangkap dengan kemiskinan. Mereka masih berhadapan dengan masalah peluang dan akses kepada pendidikan dan kesihatan yang terbatas. Defisit sosial dalam pembinaan bangsa melibatkan isu-isu berkaitan etnik, bahasa, budaya, agama dan kekeluargaan, raja berperlembagaan, perlembagaan persekutuan, undang-undang tubuh negeri, sejarah menjadi semakin dibahaskan tanpa memahami perlembagaan persekutuan itu sendiri. Secara perlahan-lahan, perkara ini akan menyebabkan terhakisnya etika dan peradaban dalam kalangan rakyat. Semua pihak tidak lagi menjunjung etika dan nilai yang boleh membina masyarakat, tetapi saling mengutamakan kepentingan peribadi dan kelompok mereka, mengatasi kepentingan masyarakat dan juga negara. Kedua ialah tadbir urus dan pembangunan. Pemimpin negara mestilah meletakkan nilai keadilan dan keterangkuman di dalam pentadbiran negara. Kegagalan mengurus B40, media sosial menghasut etnik, agama dan perlembagaan persekutuan perlulah diperbaiki dan dijadikan panduan. Negara perlu ditadbir oleh orang yang bertanggungjawab, menjaga accountability dan integriti demi keharmonian, kestabilan dan kemajuan negara. Yang ketiga ialah black economy dan juga rasuah. Perdagangan manusia, pekerja asing tanpa dokumen, pelacuran, judi, dadah, pembalakan, pencemaran alam sekitar seperti hutan, sungai, sampah sarap dan lain-lain, dan rasuah dalam kalangan agensi-agensi keselamatan dan pembangunan negara terus berleluasa. Sesebuah negara dan peradaban akan menuju kepada kehancuran sekiranya perkara ini dibiarkan berterusan. Yang kelima ialah kelangsungan kelestarian etika dan peradaban Malaysia bagi pembangunan negara bangsa dan juga ketamadunan Malaysia. Kelangsungan kelestarian etika dan peradaban Malaysia tertakluk kepada pembinaan negara bangsa yang tersimpul dalam membina bangsa Malaysia dengan perlembagaan persekutuan sebagai asasnya, serta tadbir urus dan pembangunan negara yang adil dan terangkum untuk mengurangkan defisit sosial. Pengukuhan kedua-dua aspek ini akan mengukuhkan keterikatan kolektif merentas etnik dan negeri sehingga terbinalah kesepaduan nasional. Kegagalan menguruskan kedua-dua aspek ini akan meminggirkan dan mengabaikan kehidupan rakyat. Dalam masyarakat kepelbagaian ini, dimensi etnik dan agama akan dikembalikan untuk mempertahankan kepentingan kumpulan masing-masing hinggakan kumpulan etnik yang baik pun boleh menggelunsur menjadi tegang dan berkesudahan dengan konflik yang berpanjangan. Pembinaan negara bangsa yang menepati sejarah dan warisan simbol etno negara akan melahirkan keharmonian dan kestabilan negara. Di masa yang sama, tadbir urus baik dalam pembangunan mampan akan mengukuhkan kualiti hidup dan kesepaduan nasional rakyat. Perancangan masa depan hendaklah mengutamakan aspek berikut. Yang pertama, wawasan kemakmuran bersama rancangan Malaysia ke-12 dan pembangunan lestari. Yang kedua, kesepaduan nasional dan perpaduan negara. Yang ketiga, perkongsian pengalaman etika dan peradaban di Malaysia demi keharmonian, kestabilan dan kemajuan ketamadunan sejagat. Wawasan kemakmuran bersama 2020 hingga 2030 adalah satu wawasan untuk mengambil kira ketidakseimbangan sosioekonomi di negara berdasarkan keperluan dan juga dalam kalangan Melayu dan Bumiputera yang tinggal di luar bandar
Semenanjung Sabah dan Sarawak. Pendekatan pembangunan ekonomi model Brazil, Rusia, India dan China BRIC yang menguntungkan pemilik equity corporate asing dan golongan T20 Malaysia boleh diteruskan, tetapi diimbangi dengan kesedaran golongan B40 yang tidak mempunyai suara dan kuasa sering dipinggirkan peluang dan akses kepada sumber material negara kita. Pengkubalan RMK12 perlulah mengutamakan pembangunan dengan pengagihan yang adil dan saksama demi memastikan rakyat diutamakan hingga kualiti hidup meningkat, akan membina budaya moden dan disulami dengan nilai norma sejagat sebagai proses pembinaan bangsa Malaysia. Kelestarian etika dan peradaban Malaysia yang berpaksikan nilai yang mengutamakan kesepaduan nasional dan perpaduan dalam negara pasti akan melahirkan masyarakat yang harmoni dan damai, dan kelangsungan pembangunan pasti akan berlaku. Mereka akan berkongsi nilai bersama, keadilan, keterangkuman, keadilan, tolak ansur, bertanggungjawab dan prihatin dengan keperluan kebajikan semua rakyat pasti akan terjamin. Tadbir urus dan pembangunan negara yang baik akan membina kesepaduan nasional hingga berlaku pengukuhan kepada perpaduan negara. Etika dan adab seperti amanah, bertanggungjawab, prihatin dengan kebajikan, bertolak ansur dan lain-lain lagi pasti akan dapat mengikat mereka untuk hidup aman, damai dan harmoni secara bersama. Kegagalan melaksanakan pembangunan dan tadbir urus dengan adil mengakibatkan lebarnya jurang kaya miskin, bandar desa dan kumpulan etnik dan agama. Fenomena ini sekiranya dibiarkan dalam tempoh yang lama pasti akan melahirkan kumpulan bukan sahaja miskin, terpinggir dan terabai, tetapi juga kumpulan yang renggang dan membenci kerajaan. Budaya kerenggangan ini akan melahirkan budaya kepembangkangan dalam kalangan rakyat hingga menolak dan akhirnya bertindak sebagai pelampau dan ganas terhadap pemerintah. Dalam suasana politik sedemikian, selalunya etika dan adab terhadap negara akan tercalar dengan tanggapan buruk, dan dalam dunia digital kini berita-berita memburukkan kepimpinan dan parti pemerintah walaupun palsu akan ditularkan tanpa mengambil kira sensitiviti terhadap rakyat berbagai etnik dan agama. Dalam suasana sosial kepinggiran masyarakat demikian, kepimpinan politik dan NGO akan mengembeling dimensi etnik dan agama demi mendapatkan pengaruh dan undi. Dengan kualiti hidup dan ekonomi yang tidak terjamin, pasti akan berterusan kegelisahan dan ketegangan sosial dalam masyarakat. Jika tidak ditangani, segera akan melahirkan perpecahan, ketidakstabilan politik, dan ini akan membantukan kemajuan negara. Malaysia adalah sebuah negara tamu pasca kolonial dan menerima pelbagai peradaban majmuk dan anggotanya menjadi warga negara. Jelasnya pertemuan dan pergaulan peradaban majmuk ini telah memperkayakan peradaban kewatanan Melayu, Bumiputera, Sabah dan Sarawak melalui proses difusi dengan pinjam-meminjam budaya, pemakanan, bahasa dan budaya kerja di antara mereka. Pengalaman Malaysia menunjukkan pembangunan setinggi mana kadar pertumbuhan ekonominya jika pengagihan dan kesejahteraan rakyat tidak dijaga, negara yang makmur dan kehidupan berkualiti tinggi tidak boleh menjamin kedamaian, kesepaduan, perpaduan dan kestabilan negara. Maka hasil pembangunan dinikmat oleh kumpulan kecil yang bersuara dan berkuasa perlulah dijauhi. Keadilan dalam pengagihan kekayaan negara perlu ditegakkan dan dinikmati secara bersama. Indeks kualiti hidup, indeks kesejahteraan Malaysia, indeks maqasid Malaysia, indeks perpaduan nasional dan indeks kedamaian global menunjukkan Malaysia adalah sebuah negara yang makmur, damai dan sejahtera. Kejayaan Malaysia dalam mentadbir urus dan pembangunan negara dengan baik, adil dan terangkum adalah formula yang boleh dikongsi bersama dengan negara-negara yang masih berhadapan dengan pemusuhan dan konflik etnik dan agama dalam negara mereka. Keadaan ini wajarlah diteruskan dan ditambah baik agar kemajuan
kebendaan yang dicapai diseimbangkan dengan kemajuan etika dan nilai yang boleh menjamin kelestarian tamadun. Malaysia sentiasa berpegang bahawa tadbir urus dan pembangunan kemajuan adalah alat kepada pencapaian matlamat akhir negara iaitu perpaduan. Justru etika dan peradaban perlulah menjadi fokus utama dalam pemerintahan dalam semua aspek termasuklah sosial, ekonomi dan juga politik. Perpaduan hanya menjadi idaman yang tidak akan tercapai sekiranya etika dan nilai dikesampingkan kerana terlalu mengejar kemajuan kebendaan. Dalam dunia digital kini, bukan sahaja tadbir urus dan pentadbiran mesti di landasan yang betul, tetapi kenyataan berbau sensitif terhadap etnik dan agama perlulah diuruskan dengan bijaksana. Banyak negara keamanan sejagat tidak menjadi kenyataan kerana kebencian etnik yang dikira sebagai satu jenayah ini telah menular dan dipanaskan lagi oleh maklumat palsu dan fitnah yang pasti akan melahirkan salah faham, ketegangan sosial dan juga pergaduhan dalam kalangan masyarakat. Pengalaman Malaysia perlu dikongsi sama di peringkat negara-negara jiran, sewilayah dan sedunia dalam membina keharmonian, kestabilan dan kemajuan ketamadunan sejagat, di mana potensi pengupayaan personaliti manusia untuk berdikari dan membina jati diri sendiri diutamakan. Peningkatan keupayaan individu akan mengukuh keupayaan keluarga, komuniti dan negara dan nilai-nilai keinsanan sejagat. Kesimpulan, Malaysia telah melalui sejarah yang panjang dalam membentuk sebuah negara yang makmur dengan mengutamakan nilai dan peradaban dalam segenap aspek. Untuk memastikan kelestarian peradaban dan etika ini, semua pihak wajib melaksanakan tanggungjawab dengan sebaiknya dengan meletakkan kepentingan bersama mengatasi kepentingan peribadi. Kemakmuran akan hancur apabila aspek etika dan peradaban ini dikesampingkan sebagaimana yang berlaku dalam sejarah tamadun lampau. Semoga kita dapat mengambil iktibar daripada apa yang berlaku dan menambah baik kehidupan kita dengan menjadikan etika dan juga nilai peradaban menjadi teras kepada pembangunan negara. Wallahu a'lam. Apa yang baik itu daripada Allah, yang tak baik daripada kelemahan dan kekurangan saya sendiri. Ustazah pohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala dan kemaafan daripada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.